Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-60. InsyaAllah pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-92 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaikum minallahi wattakhaztumuhu wara'akum zihriya. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, mengapa kamu bersikap demikian? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia daripada Allah? Serta kamu pula jadikan perintahnya sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu. Sesungguhnya, Tuhanku amat meliputi pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kaum Nabi Syuaib melecehkan Allah Ta'ala dengan mengabaikan segala tuntutan dan larangan Allah Subhanahu Ta'ala. Mereka lebih menghormati keluarga Nabi Syuaib AS yang menganut agama mereka berbanding menghormati Sang Pencipta. Nabi Syuaib AS tidak marah atau merungut tetapi menegur dengan tegas sambil mengingatkan kaum baginda bahawa keluarga baginda sangat kecil nilai mereka. Malah tidak terbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, yang menghidup dan mematikan manusia serta melimpahkan segala rezeki kepada manusia dan yang telah mengutuskan Nabi Syuaib AS sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh tidak wajar bagi kaum baginda untuk mengabaikan segala tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak berharga, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala perkara yang manusia kerjakan dan sedang lakukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dalam menjatuhkan seksaan yang setimpal ke atas kederhakaan mereka. Profesor Dr. Muhammad Quraisyah menjelaskan bahawa perkataan zihriyah yang diambil dari perkataan zahrun bermaksud belakang, difahami oleh ulama dengan sesuatu yang dilupakan atau diabaikan. Perkataan ini juga difahami sedemikian kerana kebiasaannya sesuatu yang diletakkan di belakang adalah sesuatu yang tidak terlihat sehingga sering dilupakan. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-92 surah Hud dengan menyatakan bahawa Nabi Syuaib AS menyoal kaum baginda sama ada kaum baginda lebih mulia di mata mereka berbanding Allah SWT.
Mereka lebih merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dengan perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga tidak takut dengan segala seksaan Allah Taala sehingga mereka langsung tidak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang sepatutnya mereka lakukan. Sebenarnya kaum Nabi Syuaib beriman kepada Allah namun mereka mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap sesuatu amalan yang mereka lakukan. Sehingga tidak ada sedikit pun yang tersembunyi daripada Allah, dan Allah Ta'ala juga yang akan memberikan balasan terhadap segala amalan mereka, dan hakikatnya keluarga baginda tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa pun. Manakala Ustaz Haji Muhammad Sa'in Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-92 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa kaum baginda lebih menilai keluarga Nabi Syuaib AS dengan terlihat lebih tinggi nilai di mata mereka berbanding Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih mengagungkan keluarga baginda daripada segala-galanya. Kaum baginda lebih takut akan keluarga baginda sehingga kan tidak merasa takut langsung dengan Allah Taala, dan mereka meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di belakang, iaitu mereka hanya abaikan. Sesungguhnya perbuatan mereka itu amat merugikan mereka. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan, dan hanya Allah Taala yang layak membalas segala kejahatan yang telah mereka lakukan pada hari pembalasan kelak. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-92 surah Hud ini menerangkan mengenai kata-kata yang selayaknya keluar daripada seorang Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Nabi Syuaib AS mengatakan bahawa diri baginda boleh untuk kaum baginda pandang hina. Namun suara yang baginda bawa merupakan seruan yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan dakwah yang baginda bawa jauh lebih penting jika hendak dibandingkan dengan keluarga baginda. Kaum baginda lebih menghormati ahli keluarga Nabi Syuaib AS dan segan kepada mereka. Namun mereka langsung tidak hargai dan segani Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutuskan Nabi Syuaib kepada mereka. Mereka langsung tidak pedulikan segala seruan dakwah yang baginda bawa dan hanya meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di belakang mereka. Iaitu mereka hanya abaikan dan lebih lagi memuliakan keluarga baginda. Tidak seperti yang sepatutnya mereka lakukan. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap perbuatan yang manusia lakukan. Kekuasaan Allah adalah sangat luas, seluas langit dan bumi. Oleh itu sebarang tindakan dan perbuatan yang kaum Nabi Syuaib lakukan tidak akan dapat terlepas dari pandangan Allah Ta'ala jika manusia melakukan dan mengikuti segala suruhan yang Allah Ta'ala sampaikan melalui para utusannya. Maka selamatlah para manusia itu. Dan jika manusia hanya mengabaikan segala perintah dari Tuhannya, maka akan celakalah mereka diazab oleh Allah Subhanahu Taala. Kaum Nabi Syuaib yang hanya mengagungkan ahli keluarga baginda tidak akan mendapat apa-apa mudarat atau manfaat dan hanya sia-sia perbuatan mereka selama ini. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi mentafsirkan ayat ke-92 surah Hud dengan menjelaskan bahawa Nabi Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakang. Yakni diabaikan. Ketahuilah sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Manusia terkadang lebih takut kepada manusia berbanding kepada Allah, sedangkan Allah adalah pencipta manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-92 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-92 surah Hud ini keangkuhan kaum Nabi Syuaib AS yang lebih mengagungkan ahli keluarga Nabi Syuaib AS yang langsung tidak membawa sebarang faedah atau manfaat kepada mereka. Segala suruhan dakwah yang dibawa oleh Nabi Syuaib AS kepada mereka hanya diabaikan dan langsung tidak dipedulikan oleh mereka. Baru-baru ini telah tular di Malaysia mengenai sebuah filem yang bakal ditayangkan. Filem ini menyentuh mengenai beberapa sentimen Islam liberal
yang tidak sepatutnya disebarkan di Malaysia, iaitu di negara yang majoriti Islam ini. Di dalam tayangan pendek filem itu terdapat beberapa sketsa yang sensitif, iaitu seorang perempuan beragama Islam bebas membelai seekor anjing. Selain itu terdapat sebuah sketsa menayangkan mengenai seorang ayah yang memberi kebebasan kepada anaknya untuk memilih agama lain selain daripada Islam. Dan dengan kata mudahnya, memberikan keizinan kepada anaknya untuk murtad. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat sesetengah masyarakat Muslim yang merasakan bahawa filem-filem sebegini boleh untuk ditayangkan di Malaysia dan langsung tidak merasakan sensitiviti agama yang disentuh melalui tayangan filem-filem tersebut. Sebagai umat Islam, seharusnya kita lebih mengambil berat perihal keagamaan di dalam setiap tindak tanduk perbuatan kita dan memastikan perbuatan kita tidak melebihi panduan agama yang telah digariskan di dalam Islam. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat yang ke-105. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallah. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-92 surah Hud ini ialah setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa segala perintah dan suruhan Allah hendaklah didahulukan berbanding segala perkara yang ada di dunia ini. Umat Islam hendaklah menghargai segala panduan kehidupan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya sebagai umat di akhir zaman yang telah mendapat panduan yang lengkap melalui Al-Quran dan Sunnah, serta mendapat pelbagai keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga hendaklah lebih sensitif dan mementingkan hal keagamaan dan memastikan agar setiap perbuatan kita tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.